Kenapa kosong Sebab kita fully PB. Pandai sebab kita adalah sepenuhnya 100% adalah PB. Kita tak ada PA sebab itulah kosong di sini. Okey. So macam mana kita nak dapatkan credit value ni 4? Hadir setiap jam. Credit hour tu lengkap. Betul, kita akan hadir setiap, mana kita akan mengikuti SLT ni. Tapi bagaimana kita nak mendapatkan nilai angka 4 ni dekat sini? Yang cikgu bulat-bulatkan ni Cikgu bulat-bulatkan ni. Macam mana nak dapatkan angka 4 ni? Awak kena tahu tau. SLT ni awak memang kena faham tentang SLT. So macam mana kita dapatkan angka 4 ni? Mula-mula tadi cikgu dah terangkan kenapa jadi macam ni, kenapa nilai dia begini. Macam mana dapat ni 4 ni? Sebab satu credit hour bersama 40 jam. Jadi 40 jam tu bagikan dengan Azina, kawan-kawan yang lain boleh tolong. Akilah tu dah hampir-hampir mencapai jawapan dah tu. Awak memang kena faham yang ini. Sebab ini akan sampai ke bila-bila sepatutnya awak dah tahu tentang perkara ni. Okey, kenapa dapat angka 4 ni? Senang sangat. sebab 4 credit hour tu 160 jam. Betul. Apa dia? 160 jam. Okey. Okey. Satu credit hour tadi cikgu dah maklumkan adalah sama dengan 40 jam, betul? Okey. Untuk kursus ini ada 4 credit hour. Jadi 4 kali 40 dapat 160. So macam mana nak dapatkan 4 ini? 160 jam ini dibahagikan dengan 40. Barulah dapat 4. Dia pusing-pusing ni macam itulah. 1 jam 40 credit hour. Jadi kalau 160 jam berapa ke kredit? So 160 bagi 40. Boleh Okey. So kalau tak ada soalan, kita akan seterusnya. Baik, nama pensyarah iaitu pensyarah yang akan mengajar projek tahun akhir ini terdiri daripada Puan Roziati binti Sumin yang merupakan penyelaras bagi kursus projek tahun akhir yang kedua. Kemudian diikuti oleh Puan Sabaria dan juga oleh saya. Bermakna ada 3 orang yang mengajar awak untuk projek tahun akhir di DC 4044. Okey. Jadi bila awak letakkan nama dalam kehadiran itu, pastikan grup A letak nama Puan Sabaria binti Mustafa. Manakala untuk grup B awak letak nama saya dan juga nama Puan Roziati. So kena ingat yang itu ya. Okey. Baik, seterusnya ialah berkaitan dengan goals ataupun matlamat. Apakah matlamat yang pelajar perlu capai bila belajar di DC 4044? Ada kalanya saya akan sebut kod, ada kalanya saya akan sebut nama kursus itu. Jadi bila saya sebut kod saja, pelajar pastikan ingat 4044 merujuk kepada kursus apa. Baik. Matlamat untuk belajar kursus di DC 4044 yang terdiri daripada 2 bahagian iaitu projek tahun akhir 1 yang awak telah pelajari semasa semester 3, semester lepas, dan projek tahun akhir yang kedua yang awak pelajari pada semester inilah, sesi yang kedua. Baik, untuk PTA yang kedua, awak akan belajar semester yang keempat ini tahun 2021 dan melangkau juga ke tahun 2022. Bermakna untuk PTA 2 awak belajar tahunnya 2. Semesternya tetap 6 bulan ataupun 14 minggu. Tetapi tahunnya tu 2021, 2022. Istimewa bagi awak. Baik, apakah kemahiran yang perlu dipelajari oleh pelajar iaitu kemahiran PTA 1, PTA 2 ini wajib dikuasai oleh pelajar untuk memastikan pelajar competence. Competence maknanya menguasailah semua kemahiran sebagai persediaan sebelum pelajar berada di alam pekerjaan dengan situasi kerja yang sebenarlah. Sebab tu dinyatakan perform well in their future working environment. Okay, itu adalah matlamat khusus PTA
2 atau DDC 4044. Okey. Baik, kemudian seterusnya ialah sinopsis. Sinopsis ialah rangka ataupun apakah kandungan-kandungan yang pelajar akan pelajari semasa semester 4 bagi DDC 4044. Baik, pelajar akan sebenarnya kalau PTA ni pelajar menggabungkan kesemua ilmu, pengetahuan, kemahiran yang dipelajari sepanjang semester 1, 2, 3, 4 dan digabungkan semua ilmu itu untuk menghasilkan koleksi pakaian. Koleksi pakaian awak itulah dia PTA awak. Sebab tu dalam PTA ada design, ada dari segi pola, ada menjahit. Maknanya kesemua pengetahuan dan kemahiran itu digabungkan bersama. Dan tidak lupa ialah tentang sikap. Sikap juga antara perkara yang dinilai dalam projek tahun akhir yang kedua lah. Baik. Dan untuk PTA ni lebih fokus kepada hands on ataupun kemahiran amali untuk menghasilkan satu koleksi pakaian. Sepatutnya kalau koleksi pakaian tu banyak, tapi awak punya hanya 3 sahaja. Kalau ikutkan di universiti, rasanya Puan Sabaria tu lebih tahulah sebab beliau mengambil fashion di tempat pengajian dulu. Kalau koleksi tu rasanya lebih banyak daripada yang awak hasilkan hanya 3 sahaja. Okey, itu adalah sinopsis secara secara umumnya lah untuk PTA 2. Okey, ada soalan tak berkaitan sinopsis ni dengan matlamat? Ada ke tak ada? Tak ada, kita terus. Okey, learning outcomes. Okey, kalau learning outcomes ni dalam bahasa Melayunya apa ya? Cuba jawab sikit, dalam bahasa Melayunya apa learning outcome ni? Hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran apa? Hasil pembelajaran ni banyak. Hasil pembelajaran topik, hasil pembelajaran program, hasil pembelajaran kursus ataupun hasil pembelajaran apa? Kat sini. Memang ada hasil pembelajaran betul, tapi ianya hasil pembelajaran berfokuskan kepada apa? Tolong jawab. Kalau ikut CLO tu maksudnya course learning outcome, jadi pembelajaran keseluruhan. Pembelajaran keseluruhan. Keseluruhan apa? Keseluruhan kursus, keseluruhan topik, keseluruhan Kursus. program. Okey, Kursus. ya. Untuk ni learning outcomes ni ialah hasil pembelajaran kursus. Bukan keseluruhan kursus yang untuk semester 4. Hasil pembelajaran keseluruhan untuk kursus ini, iaitu kursus projek tahun akhir ataupun final year project 2. Itu adalah learning outcomes ataupun yang biasa kita sebut CLO. Course learning outcomes, iaitu hasil pembelajaran kursus DDC 4044. Okey, kalau hasil pembelajaran ni ada 3 biasanya yang memang kita ketahui sebelum ini, iaitu CLO 1, CLO 2 dan CLO 3. Baik, untuk hasil pembelajaran ini, apa 3 domain yang perlu awak capai? Jawapan ada dalam learning outcomes. Apa 3 perkara yang perlu awak capai di sini? Dia ada C, ada P, ada A. Apa yang patutnya pelajar capai di akhir pembelajaran ni? Tak tahu ke? C tu merujuk kepada apa yang? C tu apa? C tu adalah kognitif Kognitif iaitu ilmu pengetahuan secara teori. Itu adalah kognitif. Itu adalah hasil pembelajaran pertama yang mesti pelajar capai. Maknanya di akhir kursus ini pelajar boleh apa-apa untuk kursus itu. Itu adalah C. Itu menunjukkan kognitif. C adalah kognitif di mana aras yang perlu pelajar capai adalah C3. Awak tengok CLO1 construct project design based on approved styles. Maknanya pelajar perlu
membina ataupun membina projek berdasarkan kepada ciri-ciri style yang telah yang dipersetujui lah bersama penyelia. Dan aras yang pelajar capai ialah kognitif aras 3. Bila aras 3 tu adalah aras tinggi, iaitu pelajar boleh mengaplikasikan. Aplikasi maksudnya pelajar boleh mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelum ini dalam desain awak. Contohnya elemen tentang seni reka, tentang garisan, tentang hiasan, di mana ianya boleh diaplikasikan pada desain yang awak pilih. Itu maknanya C3 C3 merujuk kepada apa? C tu apa? C tu apa? Kognitif. Ingat, maknanya yang pertama awak perlu capai ialah dari segi kognitif. Kognitif tu arasnya adalah aras C3. C3 tu apa? Iaitu aplikasi. Okey. Seterusnya ialah CLO2. Okey. CLO2 ni merujuk kepada P4. P4 tadi adalah psikomotor. Psikomotor ni melibatkan kemahiran. Okey, kalau CLO2 adalah untuk mengenal pasti pelajar capai tak kemahiran itu, iaitu pada aras P4. Okey. CLO2 adalah menghasilkan projek. Menghasilkan projek maknanya awak menjahit lah. Menghasilkan projek berdasarkan kepada ciri-ciri style yang telah dikenal pasti ataupun desain yang telah dikenal pasti. Okey. CLO1 pengetahuan kognitif. CLO2 adalah psikomotor atau kemahiran. Dan CLO3 adalah penilaian dari segi afektif. A afektif iaitu dari segi sikap. Contohnya pelajar menepati tempoh masa, melaksanakan mengikut kekemasan dari segi prosedur sistematik, itu adalah CLO3. Jadi 3 komponen yang perlu pelajar capai di akhir pembelajaran adalah CLO1 berkaitan dengan kognitif, CLO2 berkaitan dengan psikomotor dan CLO3 adalah berkaitan dengan afektif. Maksudnya pelajar boleh menghasilkan pakaian yang dinilai dari segi pengetahuan C3, kemahiran menghasilkan pakaian P4 dan juga sikap semasa menghasilkan pakaian atau melaksanakan PTA2 ini iaitu A4. So kena ingat ada 3 komponen ataupun 3 perkara yang perlu pelajar capai di akhir pembelajaran. Okey. Baik, ini adalah kandungan kursus. Kita ada 14 minggu. Minggu pertama hingga minggu ke-12. Lamanya awak akan belajar secara PDPR selama berapa minggu? Awak tahu tak berapa minggu PDPR awak? Berapa minggu? Tak tahu? Okey, 5 minggu 5 minggu sebelum awak cuti SEM, awak akan belajar secara PDPR. Setakat inilah kalau ikutkan takwim setakat ini awak akan belajar selama 5 minggu PDPR. Lepas tu awak akan cuti dan minggu pertama hingga minggu ke-12 awak akan belajar tajuk 1.0 Pattern and Garment Construction. Okey. Dia 1.1 ialah Range Planning for Final Collection, iaitu perancangan bagaimana untuk awak menghasilkan PTA ini. Itu adalah 1.1. Kemudian 1.2 ialah Pattern Construction. Ini ialah dari segi menghasilkan pola. Bila menghasilkan pola ni, awak boleh gunakan kaedah drafting, iaitu mendraft pola dengan cara mengambil ukuran badan. Dan yang kedua ialah melalui draping. Okey, ada setengah desain yang sesuai kita menggunakan kaedah draping dan ada setengah pakaian yang lebih sesuai menggunakan kaedah drafting. Okey. Kemudian 1.3 ialah garment construction, itu proses-proses untuk menghasilkan sehinggalah menjadi pakaian yang melibatkan proses cutting, iaitu menggunting, menjahit, mengacu. Bila dah mengacu, sekiranya ada yang perlu diubah suai, kena buat pengubahsuaian dan jelas ialah trimming, iaitu kemasan akhir yang melibatkan hiasan juga di situ. Itu adalah selama 12 minggu bermula minggu ini, hari ini. Okey? Ada soalan tak untuk minggu 1 hingga minggu 12? Tajuk 1.0? Ada? Kalau tak ada saya teruskan ni. Ada Okey, baik. Untuk minggu 13 hingga minggu 14,
awak akan belajar 2 tajuk iaitu costing. Bila kita kata costing ini, dia melibatkan kos untuk bahan material. Okey? Kos untuk upah, kos labor lah, labor cost iaitu kos untuk upah, kos untuk perbelanjaan dan bagaimana pelajar untuk mengira keuntungan profit dan juga berapakah kos untuk jualan bagi setiap pakaian itu. Bermakna sekarang ni bila pelajar-pelajar telah pun membeli fabrik, awak dah beli fabrik kan? Dah beli ke belum? Pelajar dah beli fabrik? Kalau beli fabrik ataupun beli bahan-bahan jahitan, tolong simpan resit. Photostate sebab ada setengah resit bila lama-lama cover dia akan hilang, tak boleh nak baca kan? Awak photostate dulu. So bahan-bahan itu semua nanti akan disertakan sebagai portfolio awak. Awak bukan hanya semester lepas saja untuk masukkan portfolio PTA. Yang semester ini pun ada portfolio juga. Jadi tolonglah simpan resit-resit berkenaan. Dan nanti awak akan buat costing Okey, kemudian 3.0 ialah styling and presentation. Okey, yang ini dia melibatkan awak bagaimana awak nak mempersembahkan koleksi awak tu. Okey, mungkin kita akan buat fashion show, mungkin kita akan buat showcase ataupun pameran di mana kita akan mungkin menjemput orang luar Okey, sekejap Okey, mungkin kita akan menjemput orang luar sebagai penilai projek tahun akhir awak. Jadi tolonglah buat dengan sebaik mungkin supaya awak kena tunjukkan inilah dia ilmu pengetahuan kemahiran yang awak dapat sepanjang awak belajar di sini, awak curahkan keseluruhannya pada PTA awak. Sebab PTA awak itulah yang menggambarkan sama ada awak berjaya ataupun tidak sepanjang 4 semester diploma di KWI Atik Azizah. So tolong buat dengan sebaik mungkin Sebab kita bercadang ni kita akan menyebut orang luar sebagai penilai Puan Sabaria Kita akan menyebut orang luar untuk menilai projek awak, bukannya kami saja. Kami menilai juga tetapi ada juga orang luar yang mungkin kita akan jemput. Tapi kita tengok keadaan semasa lah dan keadaan pandemik macam ni kan. Itu adalah 3 tajuk saja. 3 tajuk tetapi kerjanya tu banyak. Banyak sebab awak kena hasilkan pakaian. Sepatutnya pakaian tu awak dah boleh buat pada semester lepas tetapi keadaan yang tidak begitu mengizinkan menyebabkan awak semua kena buat pada tahun ini. Pada semester inilah maksud saya macam tu. Okey, penilaian. Penilaian ialah dari segi report. Report ni ialah awak kena buat portfolio betul kan Puan Sabaria? Portfolio okey. Kita sambung lagi portfolio hari tu. Ya, kita akan sambung portfolio dan isi kandungan portfolio nanti kita akan terangkanlah dari masa ke semasa. Kemudian penilaian projek. Projek tu ialah 3 koleksi pakaian awak lah. 3 koleksi pakaian awak di mana tajuk kita dah nilai pada semester yang lepas tetapi kita akan nilai semula pada semester ini sebab kemungkinan bila awak dah acu, dah tengok pada mannequin, ada patung, ada sedikit perubahan ataupun alteration. Jadi kita akan nilai semualah. Kemudian styling and presentation ialah dari segi persembahan mungkin semasa fashion show ataupun showcase. So ada 3 kategori penilaian di sini aku ingat portfolio iaitu report, projek dan juga semasa pembentangan secara showcase ataupun apa-apa sajalah yang kita putuskan nanti. Okey, ada tak persoalan tentang kandungan ni? Ada nak tanya ke semua faham ni? Macam faham je awak ni? Memang faham ke ataupun buat-buat faham? So far saya faham. Semua faham ya, Alhamdulillah. Yang So lain? far faham dan boleh catch up dengan. Okey, Alhamdulillah. Kalau tak faham boleh tanya dari semasa ke semasa. Mungkin Puan Sabaria dan juga Puan Roziati boleh juga menambah kalau nak tambah bahagian kandungan ni. Ada nak tambah Puan Sabaria? Sikit sajalah. Semua apa dah terangkan tadi dah jelas dah pada saya. Cuma saya nak ingatkan semula lah. Maknanya portfolio hari tu akan bertambah lah. Bertambah antaranya ialah costing tadi dan report setiap pakaian yang dihasilkan. Jadi kena detail lah, jangan lupa seperti mana pesanan-pesanan sebelum ni, jangan lupa ambil gambar setiap langkah kerja yang dilakukan.
berguna atau tak berguna gambar tu tak penting. Ambil dulu setiap langkah bagi setiap pakaian yang dihasilkan. Okey, sebab ini semua akan jadi bahan yang sangat penting untuk report nanti. Okey, jadi kumpulkan bahan-bahan ini dari masa ke semasa sentiasa buat report. Tak perlu tunggu sampai akhir. Saya rasa setakat usia dah ataupun dah pengalaman sehingga kini dah tahu dah akan macam mana rupa report tu nanti. Seperti mana sering dikatakan tidak ada salah lah Awak yang penting bagi kami adalah kreativiti awak tu. Bagaimana awak hasilkan tu nanti. Dan apa bahan yang perlu ada, rujuklah selalu pada CO ini. So, awak tahulah apa yang kena buat Setiap bahan, setiap perkara yang dilakukan, simpan. Sebab awak ada buku log. Saya ingatkan sekali lagi catat ataupun masukkan dalam buku log awak tu. Bagaimana present buku log pun tak menjadi hal. Pernah juga disebutkan sebelum ni. Buatlah cara awak sendiri, kreatif awak sendiri. Simpan semua perkara tu Dan bersedia juga, bear in mind awak kena bentang awak punya projek ni di depan. Kita tak tahu siapa awak punya pentaksir nanti kan. Kita tak pasti siapa. Mungkin orang luar, mungkin itu bakal majikan awak, kita tidak tahu masa akan datang ni nanti. Jadi buatlah presentation tu dengan baik. Fikirkan dari sekarang sebab awak sudah lalu fashion showcase, awak sudah ada idea bagaimana nak membentang dan menggayakan projek awak tu nanti. Satu. Dan akhir sekali nak pesan sangat-sangat ni, tolonglah hargai masa. Masa kita sangat pendek, janganlah jadi macam semester yang lalu. Biarlah yang dah lepas sudah Jangan ulang lagi. Kali ni buat bersungguh-sungguh, dari hari ini sudah rancang untuk diri sendiri. Jangan asyik fikirkan orang lain. Fikirkan diri sendiri macam mana nak present terbaik dan hasilkan projek yang terbaik. Okey, Puan Tumilah sambung-sambung. Okey, terima kasih Puan Sabaria. Betul yang dimaklumkan tadi. Kalau tadi saya kata resit-resit semua simpan, awak kena buat portfolio. Dan juga seperti mana terangkan tadi, awak kena ambil gambar step by step untuk setiap design. Okey. Untuk setiap design tu awak ada 3 design kan? Bila ada 3 design, bermakna ada 3 langkah yang berbeza untuk setiap design itu. So bila awak menjahit design satu, ambil gambar setiap design. Contohnya mulakan dengan menjahit lisu pemadan ataupun penghilang gelembung. Ambil gambar penghilang gelembung sebab nanti awak akan dalam portfolio tu awak letak gambar tu dan awak terangkan menjahit penghilang gelembung. Kemudian step yang kedua apa? Step yang ketiga apa? Jangan sampai tertinggal step. Jangan sampai lupalah. Nanti awak dah jahit sampai ke peringkat collar, awak lupa nak ambil gambar ketika menjahit belah. Sedangkan awak dah jahit pun collar. Jadi kena ingatlah masing-masing kena ingatlah yang ni. Sebab design dan proses menjahit setiap pelajar adalah berbeza mengikut design. So kena ambil gambar. Jadi di sini kami memang membenarkan pelajar untuk menggunakan handset di dalam kelas PTA 2 adalah dengan tujuan untuk mengambil gambar-gambar proses menjahit, bukan untuk aktiviti lain Kena faham tu Okey. Terusnya kita akan pergi ke ini adalah amali yang dilaksanakan amali yang dilaksanakan semasa PTA 2. Yang pertama tu ialah menghasilkan pakaian pattern and garment, construction, menghasilkan pola dan juga pakaian. Kemudian yang kedua ialah menyediakan costing ataupun pengiraan kos untuk setiap design. Apakah kos-kos yang akan dikira dan bagaimanakah cara pengiraan, formulanya bagaimana akan diterangkan dari masa ke semasa. Sebab kita ada teori setiap minggu, kita akan terangkan berikutnya nantilah. Kemudian lagi styling ataupun dan juga presentation collection, iaitu bagaimanakah pembentangan dilaksanakan secara showcase ke, secara fashion show ke ataupun apa-apa sajalah yang bersesuaian. Okay. Kemudian internal dan external assessment dan juga report writing ni kami juga akan terangkan bagaimanakah penulisan laporan itu dilaksanakan Kita akan bincangkan semula nanti. Okey, kemudian seterusnya ialah berkaitan assessment, iaitu penilaian. Seperti mana dimaklumkan tadi, penilaian adalah secara berterusan 100% PB, tidak ada PA ataupun tidak ada penilaian akhir. Sebab itulah kod awak ialah 4044. 0 tu menunjukkan tidak ada PA. Okey.
Baik, untuk ClO1, apa yang nak diukur dengan ClO1 tadi? ClO1 apa yang nak diukur? Ada 3 perkara yang awak nak yang akan diukur. Ilmu dalam teori. Dari segi pengetahuan lah, ilmu dalam teori iaitu kognitif. Bagus awak fokus Ms. Sarah dapat menjawab dan saya harap yang lain tu boleh jawab, cuma dia tak nak bersuara di sini. Okey, ClO1 adalah report ataupun portfolio membawa markah 20% portfolio awak. Okey, kemudian untuk ClO2 iaitu projek, apakah yang diukur untuk ClO2? Menghasilkan projek. Menghasilkan projek, so komponen yang diukur ialah dari segi kemahiran psikomotor, kemahiran teknikal lah di situ. Yang membawa markah yang tinggi. Di sini yang dinilai ialah pakaian awak. Koleksi pakaian awak itulah yang akan dinilai dari segi pola sehingga proses menjahit sehinggalah kepada hiasan. Membawa markah 50%. Okey. Manakala ClO3 iaitu bahagian efektif di mana penilaian adalah melalui persembahan ataupun styling yang membawa markah 30%. Okey, baik. Semasa ClO3 ni, awak bukan hanya present ataupun awak bukan hanya pamerkan produk awak sahaja, tetapi juga awak punya mood board, storyboard semua itulah awak kena letakkan, kemudian portfolio dan ada tambahan lagi dari segi packaging dia. Macam mana awak nak buat packaging untuk pakaian yang awak nak jual itu. Kemudian dari segi macam mana awak nak buat promosi. Takkan awak nak hasilkan pakaian untuk diri awak saja. Awak mesti kena nak promo, nak jual pada orang ramai kan. Selain daripada packaging, awak kena buat business card, kena buat flyers ataupun pamphlet. Jadi perkara-perkara itu awak dah pun ready daripada sekarang. Awak jangan tunggu nanti minggu 13 barulah awak nak sediakan yang itu, tidak. Di peringkat sekarang ni awak dah buat dah yang itu. Awak kena fikirkan apakah packaging yang sesuai untuk baju yang awak nak jual tu nanti. Okey, sebab perkara-perkara ni semua nanti akan diletakkan semasa showcase Sebab itulah membawa markah yang tinggi 30%. Dan semasa showcase ini bukan hanya setakat itu sahaja. Pelajar juga akan dinilai dengan adanya sesi soal jawab. So kena ingat tu. Awak kena tahu, jangan sampai orang lain yang menjahit, nanti bila cikgu tanya tak kerti nak menjawab. Okey, baik. Jadual pentaksiran berterusan. Inilah hari ini ringkasan dalam bentuk jadual seperti mana yang terangkan tadi. ClO1 kognitif yang membawa markah 20% yang dinilai melalui report ataupun portfolio. Manakala ClO2 iaitu psikomotor yang dinilai melalui projek ataupun hasil koleksi pakaian. Dan ClO3 dinilai efektif. Efektif ni ialah sikap yang dinilai melalui sepanjang proses kerja itu dilaksanakan. Okay? Yang membawa markah 100%. Okay? Untuk final assessment kosong sebab keseluruhannya adalah PB. Okey, baik. Cikgu nak tegur sikit berkaitan dengan rujukan. Seperti mana yang awak dah hantar pada kami, rujukan untuk PTA 1. Okey. Hanya beberapa pelajar sahaja yang menghantar lengkap minima 6 rujukan. Okey. Sepatutnya pelajar boleh meletakkan lebih lagi rujukan sebab bila kita menghasilkan design, menghasilkan pakaian, banyak buku yang sepatutnya awak guna. Buku berkaitan dengan design, buku berkaitan dengan pattern making, buku berkaitan dengan colour, bagaimana awak nak menghasilkan colour pada design. Sebenarnya banyak sangat buku-buku yang awak boleh letakkan sebagai rujukan. Jadi untuk portfolio 2 ini, awak kena lebihkan rujukan. Terutama bila menjahit, kenalah merujuk buku-buku yang berkaitan dengan jahitan. Bila menghasilkan pola, kena rujuklah buku-buku berkaitan dengan pola. Okey? Dan cara penulisan juga mestilah mengikut kaedah yang betul. Dalam buku garis panduan projek tahun akhir ada dinyatakan bagaimanakah cara untuk menghasilkan penulisan rujukan. So boleh rujuk di situ. Okey, di samping itu pelajar juga boleh mendapatkan rujukan-rujukan daripada
majalah, daripada artikel-artikel ataupun daripada penulisan-penulisan orang-orang ataupun pelakon-pelakon fashion sebelum ini. Okey, itu ikatan rujukan. Okey. Cikgu nak tanya. Hmm. Berkaitan yang rujukan tadi tu kan kita Mm-mm. ada yang presentation dengan showcase yang CLO 3 tu kan. Jadi tadi kan cikgu kata kita nanti kita kena sediakan bekas setakat kita punya pakaian projek pakaian tu kan. Tapi dia punya macam apa business card, apa lagi dia punya merchandise everything so on. So kalau tu kita carilah dalam buku fashion marketing ke yang bahagian-bahagian business punya buku ke atau bahan-bahan tu kan macam tu cikgu. Ya, Boleh betul. jadikan rujukan macam tu. Betul. Ya. Awak bila buat showcase nanti, saya pasti awak boleh merujuk buku-buku berkaitan visual merchandising. Macam mana nak buat showcase tu supaya lebih menarik. Kerana awak boleh gunakan buku-buku berkaitan dengan macam mana prop, macam mana menghasilkan prop supaya dia lebih menggambarkan sesuailah dengan tema pakaian awak. Kalau tema pakaian awak tentang apa tengkorak siapa yang buat tengkorak itu saya lupa lah, Zanira. Zanira buat tengkorak. Jadi janganlah awak prop awak tu menggambarkan di taman bunga. Jadi itu melibatkan awak kena buat research lah, rujuklah buku-buku yang berkaitan dengan prop tu lah. Okey? Faham. Cikgu, berkaitan kalau macam contohlah kita tak tengok pada buku, kita tengok kat YouTube, katalah YouTube. Jadi dia punya rujukan tu kita nak letak under website atau under video kan ada yang jenis-jenis rujukan dekat format apa tu kan. Kalau YouTube tu kita letak website atau macam mana cikgu? Okey, yang itu nanti cikgu akan semak balik kesesuaiannya di mana, sebab itu sebagai ekstra, itu sebenarnya rujukan tambahan tau, bukan rujukan utama. Yang penting sekarang ni ialah rujukan utama, iaitu buku. Okey, buku sebagai rujukan utama, faham? Buku ialah rujukan utama. Kalau yang lain YouTube ke tu adalah sebagai rujukan tambahan. Tetapi awak kena tulis juga, tak kisahlah rujukan tu ada 10 ke 20, tak ada masalah, itu menunjukkan yang awak telah membuat kajian lebih mendalam kat situ. Okey, faham cikgu. Faham Okey, ni sebenarnya hasil pembelajaran awak tadilah yang telah yang telah dimaklumkan. Kalau untuk ini secara ringkasnya hasil pembelajaran, penyampaian dan pentaksiran kursus. Kalau untuk CLO1 pelajar perlu mencapai aras C3 iaitu aras aplikasi, di mana PLO iaitu hasil pembelajaran program yang perlu pelajar capai adalah di aras PLO 3. Jadi cara penyampaian di sini ialah melalui perbincangan antara penyelia dengan pelajar, bagaimana nak menghasilkan desain itu, bagaimana nak menjahit, bagaimana nak menyediakan catagan. Catagan ialah proses proses menjahit, berapakah tempoh-tempohnya. Okey. Baik, untuk hasil pembelajaran CLO2 iaitu di mana kita akan mengukur psikomotor iaitu pada aras P4. Ini juga melalui perbincangan juga, melalui penghasilan produk. Untuk CLO3 pun sama juga aktif, iaitu A4 efektif. Itu yang penting sini ialah awak kena faham kaedah penyampaiannya itu melalui perbincangan bersama pensyarah. Sebab itulah perbincangan bersama pensyarah itu sangat-sangat penting. Sebenarnya kami di sini bertiga tak kira masa awak nak tanya malam, siang, pagi, petang, tak ada masalah. Cuma sekiranya sebab kami kat rumah ni tak adalah sentiasa nak tengok handset. Jadi mungkin akan berlakunya lambat ataupun cepat untuk memberikan respon. Jadi ada markah sebenarnya ada markah untuk perbincangan antara pensyarah dan juga pelajar. Jadi awak kena patuhlah yang ini. Okey. Biasanya itu sahaja untuk penerangan tentang course outline. Ada pertanyaan lagi tak sebelum kita mulakan pada amali? Ada Puan Sabaria ada nak tambah? Dia tambah Sabah? Dengan Puan Roziati?
Rasa dah okey kot untuk ni dah rasanya pelajar dah faham dah ni. Dah banyak dah kan. Jadi sekarang lepas ni mereka dah ada kan yang garis panduan projek tahun akhir ada kan yang soft copy tahun lepas? Ada kan Sabah kan? Okey. Awak ingat lagi tak? Garis panduan projek tahun akhir. Rujuk balik grup Telegram kita tu, ada dalam tu. Okey, awak buat catagan berdasarkan kepada buku garis panduan tersebut. Dalam tu ada catagan untuk PTA 2. Kalau catat alih, sebab kita dah buat masa semester 1 kan Sabah? Semester lepas kan PTA 1. Dia berteruskan kan catagan tu. Jadi catagan, bukan catagan. Catat alih berterusan. Catat alih tu dah berterusan, dah tak payah nak buat lagi. Bertambah. Catagan tu kena buat yang baru untuk PTA 2. Okey, bermakna awak kena buat proses kerja itu berdasarkan catagan. Kalau minggu ini adalah minggu untuk awak siapkan pola, bermakna dalam catagan itu awak akan nyatakan untuk minggu menghasilkan pola. Okey? So yang itu awak boleh buat, kemudian awak dah boleh rujuklah mana-mana buku rujukan untuk penghasilan tadi tu, contohnya packagingnya ke, pamphlet, awak dah boleh rujuk. Jadi untuk tugasan hari ni Sabah dia buat catagan satu catagan untuk PTA 2. Yang kedua menghasilkan pola. Ya, pola. Pola teruskan dengan pola lah. Ya. Jadi untuk hari ni kita minta tugasan pelajar adalah menghasilkan pola. Okey, tempoh hari awak dah buat pola sebenarnya. Dan awak pun dah buat tol kan, dah dia acu, dah dia ambil markah pun. Jadi sekiranya ada perubahan awak ubah saja di situ. Okey, lepas tu pola yang awak hasilkan mesti tunjukkan semula pada kami. Okey, sebelum kami membenarkan untuk awak mengunting fabrik pakaian sebenar. Jadi tugasan hari ini tugasannya ialah menghasilkan pola 1, 2, 3 ke ataupun berapa Sabah? Saya rasa yang pertama dah siap kan hari tu. Kalau pola tu, kalau tuan tu dah bagus, kita orang boleh gunakan untuk tugasan yang kedua. Okey, kalau bolehnya sepatutnya kita dah mula design kedua lah sepatutnya ni. Jadi kalau siapa yang masih tak selesai tetapi ramai yang belum jahit, belum gunting design pertama lagi. Kalau masih belum ada macam tak beli lagi fabriknya, saya rasa eloklah kita mula dengan pola design kedua. Okey. Dengar pelajar, nanti yang tak wujud dekat sini tu, siapa yang tak wujud kat sini saya nak catat. Kila, siapa tak wujud Kila? Sekejap cikgu saya tengok. Nanti bagi nama dalam grup. Ataupun personal pun boleh. Eloknya dalam grup lah supaya semua tahu siapa yang tak wujud hari ni. Okey. Jadi untuk tugasan hari ni yang pertama awak kena buat catagan untuk PTA 2. Dan tugasan yang kedua ialah awak menghasilkan pola rekaan 2 dan 3. Puan Sabah rekaan 2 dan 3. Okey. Sekarang ni kami yang nak janji dengan awak ke atau kamu yang nak janji dengan kami bila nak hantar? Tapi hari ni cikgu nak masa pukul berapa? Tunjuk pada kami. Hantar pola cikgu. Pola. Kalau tak ada kami yang akan tetapkan masa. Cepat masa berlalu dah pukul 9 lebih dah ni. 1 jam dah berlalu. Teori. Tak ada. Pola yang pola betul atau pola yang kita buat dalam portfolio? Pola betul lah. Pola portfolio memang kena buat skala kecil. Pola betul tu kena buat besar, kena hantar juga. Yang tidak sekali jual kat sini. Lupalah tadi. Cepat bagi masa. Kawan sini lah tu. Okay, saya rasa macam ni lah. Pukul 2 nanti semua belajar hantar. Bukan pukul 3 pukul 2.
pukul 2 sekurang-kurangnya hantarlah apa bentuk pun tak apa, gambar ke apa-apalah yang sepatutnya boleh yang kami boleh lihat progres hari ini. Maksudnya pola saya rasa boleh siap ni sampai pukul 2 nanti. Boleh. Sekurang-kurangnya satu design lah kan. Kalau mampu 2 lebih baik lah. Cikgu nak tanya. Pukul 2 nanti. Pola tu kan kalau kita ambil gambar kadang dia macam tak nampak kan, macam apa, cair kan. Jadi macam mana kalau kita nak nampakkan dia tak ada agak sukar sebenarnya nak tengok pola, tapi kami nak sebenarnya nak tengok perkembangan tu. Kami ni bimbang awak tak serius, tak duduk, tak buat nanti. Kami nak tengok awak buat. Jadi kalau tak dihantar ataupun tak ditunjukkan, nanti kita bimbang lah awak. Nanti masa akan berlalu tapi kita faham masa rumah ni bising sikit. Jadi tak siap nanti. Okey, boleh ke pukul 2? Pukul 2 ya? Dengar tu. Kita ni takkan, kita bukan tawar-menawar salah ni. Pukul 2 hantar. Boleh. Ya betul. Sebenarnya kalau pelajar dah yakin betul boleh potong, tapi kita kena semak dulu sebab risau juga sekiranya pelajar dah gunting tiba-tiba pola tu sebenarnya salah, so dia kena buatlah semula. So tunjukkan dulu kalau pola tu dah okey, kita dah setuju okey, dah betul, baru kita minta pelajar tu gunting pola berkenaan. Ayah ketat. Boleh pelajar? Awal tampal kat dinding tu selotip sekejap, ambillah gambar. Klip kat hanger pun boleh juga. Asalkan dia berdiri, minta mak awak ke gantung, mak awak pegangkan pun okey juga. Asalkan dia berdiri, boleh Okey, pukul 2 yang sama Pukul 2, kena hantar. Ya. Kalau contoh pola tu saya tekak balik pakai outline, boleh ke untuk pakatkan garisan tu supaya bila ambil gambar lagi nampak? Tak ada masalah kan gambaran, boleh kan? Okey. Boleh kan? Tak ada masalah. Cuma kena jaga-jagalah, takut nanti garisan tu terlalu tebal, takut awak susah pula nak mengguntingnya nanti. Tapi okey. Cuma jangan buat dulu. Sebab nanti bila awak dah gunakan marker pen, tiba-tiba salah, dah kena buat semula kan. Masa guna pensel tu awak tunjuk dulu. Kalau kami dah setuju okey, barulah awak gunakan pen. Gunakan marker pen tu lah. Boleh Zakia? Okey, Ibu. Lagi ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri perjumpaan maya kita hari ni? Ini sekejap satu tu lah. Kalau mampulah saya cadangkan saja kalau mampu saya pun dah tengok dalam Shopee tu banyak je yang body form ni yang tak berapa mahal. Kalau mampu, kalau boleh beli
belilah satu. Sebab kita ni agak lama untuk PDPR ni. Jadi kalau awak ada satu di rumah, lebih mudah bagi awak. Terus buat draping, lebih cantik, lebih baik ataupun tak apa, drafting pun tak apa. Jadi senang sikit awak ada patung tu lah. Tak payahlah beli yang special sangat. Memadai yang ambil satu saiz. Kalau buat M, kalau buat LL lah macam mana yang awak beritahu dalam portfolio hari tu. Kalau mampu, saya mohon lah. Ada seorang satu di rumah, lebih baiklah. Lebih mudah bagi awak. Cikgu andai kata kalau body form kita beli kat Shopee tu lah kan. Kalau ikut brand Daiming tu macam ada kat bengkel tu memang mahal lah. Kami pun tidak berapa mampu yang itu. Tapi ada yang lebih murah harganya dan insyaAllah lah ada yang mampu. Tapi berkaitan saiz, macam contoh saiz dia saiz M tapi dia tak sama dengan M bengkel. Macam mana cikgu? Kita tengok dulu. Bagi dulu ukuran dia. Okay. Sebab dia memang kita tak boleh kata dekat bengkel tu pun paling tepat M-nya sempurna pun tidak sebenarnya tapi kita tengoklah yang mana sesuai lah. Ada cikgu Dr. Mira lagilah mahir lah pasal pola ukuran dan sebagainya ni lah. Tapi kalau beri dulu ukuran tu, kami tengok dulu macam mana. Awak screenshot dia punya tu dulu particular tu dulu. Okey cikgu. Okey, mahal ke sabar? Berapa satu tu? Ada yang 100 lebih pun ada kan Akila? Ya cikgu, yang untuk yang saya yakin lah boleh mampu tampung tu 100 lebih. Tapi yang macam bawah brand pada 100 tak ada rasanya. Apa cikgu? Bawah pada 100 tak ada kan? Tak ada, susah nak dapat. Semua mula 100 lebih 150 lah kebanyakan yang paling-paling pun kan. Betul cikgu. Itu kira paling murah lah tu cikgu. Saya rasa kalau awak ada satu, bukan saja awak nak guna untuk PTA ni, seterusnya. Ini bidang kita kan? Betul cikgu. Okay. Dekat sini semua dekat rumah ada mesin jahit tak? Ada tak sesiapa dekat sini yang tak ada mesin jahit kat rumah? Semua ada So tak ada yang respon, bermakna semua ada mesin jahit di rumah yang boleh berfungsi. Yang boleh berfungsi, kalau ada mesin jahit pun tak berfungsi, tak guna juga. So pastikan ada mesin jahit di rumah yang boleh berfungsi. Sekiranya tidak ada, awak kena usahakanlah macam mana untuk mendapatkan mesin jahit tersebut. Sebab ada pelajar, sebenarnya ada pelajar American Fashion, SVM di mana dia menyewa mesin jahit di kedai. Untuk menyiapkan pakaian-pakaian yang sepatutnya disiapkan semasa PDPR. Jadi setakat ni saya dapati untuk 2 DBM tak ada pun yang menyatakan tidak ada mesin jahit. So saya mengharapkan awak bolehlah menggunting, menjahit di rumah. Tetapi kena ingat pola tunjuk dulu pada kami sebelum awak gunting pola itu. Kalau dah okey barulah awak pekatkan garisan menggunakan marker pen ataupun apa-apa sajalah yang ianya boleh nampakkan garisan itu. Okey. Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Arina Hanis ada Arina? Arina Hanis? Ya cikgu. Ada? Okey. Sazwina? Sazwina ada Sazwina? Tak ada cikgu. Okey, belum bangun tidur Sazwina. Azra. Azra mana Azra? Azra ada tak? Tak ada cikgu. 3 nama lah yang biasa kami akan sebut Azra tak ada Azra, Sazwina tak ada. Kila nanti tolong senaraikan nama pelajar yang tak ada, maklumkan kepada kami ya. Baik cikgu. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Ada ke tak ada? Kalau tak ada kami nak tutup dah ni. Ada cikgu. Tak ada Okey, Puan Sabaria ada nak sampaikan apa-apa lagi dengan Puan Roziati? Tak ada Okey, kalau tak ada kita tutup lah. Kita tutup kelas teori kita. Tapi kita akan mulakan kelas amali awak secara PDPR. Okey? So kita tutuplah macam ni dan awak jangan pula nak menutup mata awak. Kat rumah nak tidur ke nak buat apa? Boleh makan tapi awak kena ingat 8 hingga 3 adalah kelas PTA 2. So gunakan sebaik mungkin. Kalau minggu ini adalah minggu pola
pastikan settle semua pola pada hari ini. Ingat pukul 2 petang tunjuk pada kami. Okey, itu saja. Kita tutup perjumpaan kita ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, terima kasih Puan Sabaria, Puan Roziati dan juga pelajar-pelajar. Kirim salam pada pelajar yang tak ada ya. Pastikan isi link kehadiran. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Ini kalau cikgu tutup kan semua habis dah sebab cikgu yang buat link. Baik, Go. Bye.